yang kami janjikan. Tak sabar sebenarnya kan. Saya memang saja tak hari topik hari ni saya macam untuk suamiku limited edition. Saya sebenarnya saya boleh ni lah orang kata saya rasa kedil dekat sini sebab saya dikelilingi dengan para suami yang mungkin limited edition. Awak mungkin tapi tak apa, kita akan sahkan sebentar saja lagi bersama dengan tetamu-tamu kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada sahabat saya Datuk Fiz Fairuz. Terima kasih sebab kita hari ini. Sehat alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita bersama dengan tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Cik Saiful sana. Janji ke dua-dua? Ni yang limited edition ni. Limited payah nampak putih. Selalu hitam. Okey, baik. InsyaAllah kita juga terus nak mengajak semua untuk berkongsikan pendapat anda di Facebook kami. Tapi ini satu kelainan. Kita 3 orang lelaki di program Wanita hari ini. Kita sangat meraihkan. Producer. Pembukanya. Saya nak tanya pada Fatin. Ya, saya. Fatin, awak sebagai seorang isteri melihat awak kepada dah kena seorang tembak, lelaki dan juga seorang suami, apa yang awak rasa ciri-ciri lelaki yang limited edition ataupun suami yang limited edition kepada awak? Oh, mudah. Ini pasti ada kat suami awak? Suami saya bukan limited edition, dia special edition. Dia up lagi. Okey, silakan. Okey, tak. Untuk saya special limited edition tu, dia memahami, dia menurunkan lelaki ada ego, dia turunkan ego. Dia rasa kebersamaan suami dan isteri, janji matlamat yang satu adalah untuk keluarga. Kadang-kadang ada suami ni bukan nak cakap lah. Dia rasa macam suami awak kena dengar cakap saya. Ketua keluarga kan. Ada kuasa. Ada kuasa. Betul. Ada tuju perbincangan kita dah nampak. Jadi itu yang sebenarnya kita nak cakap. Limited edition ni adakah dia boleh bersama-sama dengan isteri. Isteri tu merasakan macam ada peneman dalam macam kita tetamu Tapi ini pun seorang wanita, seorang isteri. Cik Saiful, pembukanya tadi kita lihat itu adalah dari segi sifat, attitude dan sebagainya. Dan ada kalanya juga dari segi pemerhatian, perbuatan, bantuan kepada isteri dan sebagainya. Apa yang kita boleh simpulkan? Saya memahami konteks kita hari ini adalah sesuatu yang kita lari daripada konservatifnya. Seorang lelaki begitu begini. Tapi yang limited edition ni bagaimana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih kepada saudara Fahri ni. Saudari bunga yang ada sekuntum saja hari ini so Fatin dan juga kepada Datuk kumbang. So hari ini alhamdulillah syukur akhirnya rancangan ini dimiliki oleh sang lelaki. Alhamdulillah syukur. Jarang-jarang berlaku. Baik, soalan Farin tadi bagus. Bagaimana untuk kita mengklasifikasikan Datuk suami yang dianggap sebagai limited edition? Semua kita orang faham. Kita maklum semua bahawa bila sebut limited edition ni sesuatu benda yang orang kata yang barang rare dah. Barang rare. Yang susah nak dapat. Macam kalau Datuk ada RZ sekarang ni kira macam mahal lah nilai tersebut. Dan siapa yang ada tu lengkap lah tu. Itu lengkap lah. Betul. Baik, sebelum kita nak pergi jauh, kita ambil keberkatan pada hari Jumaat ini. Allahumma salli ala Muhammad. Saya teringat dengan satu petikan ataupun satu ayat daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang mana Allah berfirman wa qu anfusakum wa ahlikum nar. Sesungguhnya peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kata Allah SWT. Baik, ayat itu sinonim diberikan kepada seorang lelaki. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, sebagai seorang ketua dalam keluarga. Bak kata saudara Fatin tadi kan. So dia sangat rasa special bila mana suami dia boleh bersama-sama Datuk dalam buat apa-apa saja kerja rumah dan sebagainya. Baik, dekat sini Farin. Bila seseorang lelaki tersebut dianggap limited edition, bila mana dia mampu merasai dan memainkan tanggungjawab dia. Ini yang kena betul-betul merasai dan mengetahui tanggungjawab dia sebagai ketua dalam keluarga. Sebab acap kali di sosial media kita dapat lihat bahawa suami meninggalkan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. So saya ambil contoh paling mudah yang paling dekat dengan saya sebelah saya. Bagaimana sang suami itu menjaga isterinya dia dalam hospital. Contoh. Dia buat research Kita follow. So itu antara benda yang saya rasa sesuatu benda yang limited. Sebab tak semua seseorang itu mampu untuk berada dalam keadaan sedemikian. Dan kita dapat tengok juga bagaimana sebagai contoh sang suami boleh berkeluar tanpa isteri, bawa anak-anak pergi hypermarket dan sebagainya, boleh kontrol dan sebagainya.
Nampak? So, perkara-perkara seperti ini adalah sebagai satu yang kita boleh anggap ianya sebagai tanggungjawab. Dan apa yang lebih penting sekali, kaitan kepada ayat tadi tersebut yang mengatakan dalam tafsir Imam Ibn Jarir mengatakan bahawa bila seseorang itu menjaga ataupun memelihara ahli keluarganya, menjaga dirinya, ini membawa maksud dia mendidik diri dia dan juga dia mendidik orang yang berada di sekitarnya, iaitu ahli keluarganya kepada kebenaran. Itu yang paling utama. So bila dia faham, sang suami, sang lelaki faham tanggungjawab dia, insya-Allah. So tanggungjawab yang lain itu akan mudah untuk dilaksanakan. Tetapi untuk nak dapat yang ni agak mencabar sikitlah, Datuk. Dapat apa? So nanti kita perincikan bagaimana nak dapat dia, Tuan. Okey. Itu seterusnya lah kan? Ya, betul. Macam nampak macam terkesima. terkesima. Saya setuju. Saya setuju. Tanda setuju. Okey, Datuk. Untuk Datuk sendiri kan, kalau bercakap limited edition sangat subjektif, banyak. Ada juga kekurangan, ada kelebihan juga. Kadang-kadang kekurangan tu boleh melengkapkan kelebihan isteri. Untuk Datuk bagaimana? Apa agaknya yang Datin melihat pada Datuk adalah 1 daripada 1000? Dia melihat tu. Jadi soalan juga, apa yang dia lihat tu? Assalamualaikum. Terima kasih kepada saya sini. Satu dia apa yang saya boleh rungkaikan daripada apa yang tadi cakap tadi itu adalah tanggungjawab. Tanggungjawab selepas kita mengangkat akad nikah itu tu. Akad nikah tu. Kalau nak ikutkan daripada tajuk kita limited edition ni, sepatutnya kita bertanya kepada seorang perempuan, isteri. Betul. Berceritakan pasal suami dia macam mana, macam ni. Tapi tajuk ni kita bagi kepada lelaki, kiranya kita menang lah. Kita nak dengar suara lelaki. Itu saya cakap tadi tu, tanggungjawab tu lah. Tanggungjawab saya sebagai seorang lelaki tu, bila kita dah angkat nikah, kita perlu ada benda tu. Kalau tak ada benda tu, rasanya macam fail juga. Kebanyakannya di golongan-golongan lelaki ni, yalah, kalau kadang kita tahu dia happy, happening semua kan. Tapi penghujungnya ada juga masalah, ada juga perceraian. Betul. Kenapa? Kenapa dan mengapa tu benda tu yang kena ada pada suami dan isteri. Boleh kita bincangkan mengapa dan kenapa tu hari ini? Boleh, tak ada masalah. Teruskan tu. Teruskan. Kenapa dan mengapa tu? Okey, satu dia kenapa pada saya, tanggungjawab saya sebagai seorang suami itu, saya menjaga dia, saya menjaga anak-anak. Kadang-kadang saya nak dikatakan saya jaga anak kat rumah. Saya tak ada syuting, saya jaga anak. Saya jaga anak yang berumur 10 bulan, 9 bulan dekat rumah. Kadang my wife pergi ambil anak sekolah ke apa kan. Saya menjaga macam mana kita nak kena merasai menjaga seorang anak tanpa seorang ibu. Ibu dia menjaga, dia akan tahu dah apa dia nak buat. Betul. Nak bagi itu, nak bagi ini. Tapi seorang bapa ni tahu tak nak menjaga anak tu. Jangan pandai buat anak je. Kan? Kena tahu macam mana nak jaga anak tu. Kepayahan seorang ibu nak menjaga anak tu memang kalau orang cakap, suami memang keluar cari rezeki, suami tak perlu jaga anak. Tak, pada saya tak. Benda tu yang paling penting. Kita merasai apa yang dia rasai. Rasa dengan nak rasa penat tu memang penat. Betul. Tapi sabar. Sabar tu penting. Baik. Okey, kepada para penonton, sebenarnya hari ini terima kasih jugalah pada penerbit dan tim WHI memberi peluang untuk ruang kita untuk topik kita pada ini kerana sejak hari ini kita sering dikongsikan dengan berita-berita tentang suami tak bertanggungjawab, masalah rumah tangga, perceraian, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Tapi tidak kurang juga sebenarnya lelaki-lelaki yang berkualiti. Okey, tetapi kita kembali kepada tentang limited edition. Kebanyakan perbuatan yang kita ceritakan tadi secara klisenya, konservatifnya, sebenarnya alah, apa ni lelaki buat benda-benda macam ni, tak jatuh maruah ke? Saya dulu pernah tahu ada kawan-kawan, apa ni bawa handbag bini, lelaki tak boleh, suami tak boleh bawa handbag bini, kau ni apa ni? Jadi macam mana kita dia tak nampak macho. Dia tak nampak macho. Kita sering kali diberikan perkara macam itu, tapi sebenarnya dia sepatutnya ianya sebaliknya. Okey. Betul. So baik, saya nak respon apa yang Datuk sebutkan tadi. Wow, saya rasa jawapan daripada Datuk tu ikhlas daripada hati beliau. Kan? Sebab apa? Sebab bila seseorang itu Faridan, dia memahami tanggungjawab dia sebagai seorang suami, berarti dia faham dia adalah sebagai khalifah dan dia juga adalah sebagai suami. Khalifah dan maksudnya dia pemegang amanah di atas muka bumi ini, di samping amanah dia adalah sebagai seorang suami. Dan apa yang saya nak kaitkan dengan apa yang Datuk cakap tadi adalah nombor satu, nak jadi suami yang limited edition ni, walaupun dia terpaksa pegang handbag isteri dia, yang pertama dia kena ikhlas. Ikhlas. Betul. Kan? So nak dapat suami yang
ikhlas sekarang boleh tapi macam payahlah Dato' kan. Tapi kita okey. Dia ni di luar ni bukan yang ada di sini semua okey, di sini semua okey. So bila ikhlas tu, that means maksudnya dia tidak mengejar hanya populariti semata-mata. Tak kisah. So tak kisahlah apa kawan nak kata tak macho ke tak apa ke, yang penting nawaitu dia dalam hati dia ikhlas untuk berbakti. Itu yang paling utama. Cantik. So bila dia tak mengejar populariti, tak mengejar orang kata apa tentang kemacuan, pujian dan sebagainya. So dia berkorban, orang kata memang betul-betul pengorbanan itu adalah untuk pasangannya dan untuk keluarganya. So yang ini sang isteri sepatutnya bersyukur, Fatin. Alhamdulillah syukur. Sebab apa? Kalau dia masak seorang-seorang kat dapur, tak ada naik dekat IG, isteri aku malas masak, hari ni aku masak sendiri. Contoh. Kan? So maknanya kenapa? Kerana keikhlasan dia tu untuk berbakti. Itu yang nombor satu. So ada kaitan dengan apa yang Datuk sebutkan tadi, jaga anak-anak besar kecil semua merasai bebanan tu kan. So yang pertama ikhlas. Nombor dua, dia merasakan bahawa sebahagian daripada nafkah yang wajib dia tanggung kepada isteri dan juga keluarga. So nafkah ni yang hari ni minta maaf cakap tu ramai di antara kaum-kaum yang kita tu Farin yang tak ada dalam ni lah, yang luar lah yang mungkin dalam bracket dia ada kurang sikit. Dan dalam soal nafkah ni juga Datuk terlebih pun tak boleh, terkurang pun tak boleh. So kalau terlebih mungkin tu je yang banyak anak tu. Contoh. So terlebih ni maksudnya apa sahaja keinginan isteri ataupun anak-anak dipenuhi sampai satu tahap dia memudaratkan kepada anak-anak dan juga isteri. Sebagai contoh, Farin dapat job 100,000 contoh betul. Balik rumah 100,000 semua labur kat bini. Tak ada simpan pun. Ni contoh. So yang itu orang kata nafkah yang tak sepatutnya berlebih-lebihan ataupun yang kurang lagi banyak lah Datuk. Betul. Kan? So that means maknanya ambil di pertengahan, tidak lebih dan tidak kurang dari sudut nafkahnya. So ni yang nak dapat suami yang seperti ini. So dia tidak terlalu berkira, dia tak terlalu kedekut, dia tidak terlalu berjimat. Tetapi whatever yang dia lakukan adalah untuk future. So that means maknanya future itu adalah memimpin. Sebagai seorang lelaki khalifah yang saya katakan tadi tu, dia ada khalifah dan juga dia adalah sebagai seorang suami. So dia kena faham konsep itu. So kalau lepas ni kalau dia orang offer job, kita taklah letak heart rate tinggi sangat. Rendah-rendah je lah. Boleh ambil tinggi. Untuk kita simpanan. Okey. Cuba menarik. Kita seronok dengar apa perkongsian daripada Cik Saiful, Datuk. Kita nak dengar juga pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini, Suamiku Limited Edition. Kita dengarkan. Bagi saya, ciri-ciri lelaki yang limited edition yang tak semua orang lelaki yang ada, first ialah dia mestilah soft spoken. Sebab yelah, semua perempuan nak lelaki yang soft spoken, cakap lembut-lembut dengan dia. And second, bertanggungjawab. So dia tak adalah fikir perasaan dia je. Dia bertanggungjawab lah dekat diri kita. Pandai menguruskan kewangan lah. Sebab sekarang ni kan kewangan penting. Okey, ciri-ciri lelaki idaman yang I rasa limited edition sekarang ni, lelaki yang rajin, lelaki yang bertanggungjawab, lelaki yang tahu menguruskan anak-anak, yang tak biar je anak dengan isteri, macam tu. Yang limited edition tu seseorang yang boleh melengkapi diri saya sendiri. Jadi macam contoh pada masa saya tengah sedih, dia dah menceriakan hati saya. Dia tahu macam mana kita punya perasaan kita ataupun mood kita masa tu, dan dia melengkapi kita pada masa itu. Itu nombor satu. Yang kedua, yang boleh berbual dengan segala jenis topik, tak kisah topik yang ringan-ringan ke ataupun ataupun ada deep conversation, topik-topik yang mendalam. Jadi nak dapatkan tu pada saya sangat susah, dan itulah yang buatkan lelaki tu limited edition. Itu baru sedikit pandangan daripada orang ramai berkenaan topik kita. Kita ada juga di Facebook. Banyak katanya ni. Terima kasih banyak-banyak dapat sambutan yang menggalakkan topik hari ini. Okey, tak apa. Kita nak baca daripada Norizan Sidin. Alhamdulillah, suami saya memang terbaik dalam serba-serbi. Sesuai sangat dengan tajuk hari ini. Alhamdulillah. Tulis itu. Tulis je. Okey, daripada hati. Okey, ini pula daripada Hafiza Zafira. Alhamdulillah, punya suami macam Azhar, detect suami dia. Azhar Khairi, penyayang, banyak menolong. Nak time
pregnant, semua kerja dia buat walaupun diri sendiri penat, sangat-sangat limited. Itu kita kongsikan antara yang kata berkongsikan pengalaman mereka. Okey, saya nak tanya, kita memang takkan dapat suami yang tulis kat dahi limited edition. Tetapi bagaimana sebenarnya kalau isteri-isteri kan, mungkinlah tak dapat macam Datin, tak dapat macam isteri Kak Elina dan juga isteri semua orang kan. Dan juga bagaimana sebenarnya kalau mereka nak rasa bersyukur itu ataupun wujudkan limited edition tu? Kadang ada sikap banding membanding ini padahal ada kebaikan pada suami tu. Dia sebenarnya pada saya lah kan, bertolak ansur tu penting dalam rumah tangga. Dia tak boleh dua-dua api. Satu kena jadi air. Topik kita ada. Contohnya lah saya ambil dengan saya. Contohnya kalau saya dengan Datin bergaduh, saya kena tune down. Apa saja kita kena tune down. Seorang lelaki. Memang kalau nampak macam, lelaki ni semua salah. Semua salah lah, lelaki ni semua salah. Semua salah, perempuan semua betul. Kadang-kadang benda tu betul. Tapi di mata seorang perempuan ni, benda tu salah. Kita nak betulkan tu, memang susah lah. Cakap benda tu betul, tak salah. Betul. Okey, ya betul. Senang. Awak kerja senang senang. Sebab pada saya lah, saya tak perlu nak besar-besarkan benda yang tu. Benda tu yang boleh merapatkan. Suka bergurau-gurau senda dengan isteri. Itu yang sampai 4 orang sekarang ni. Bergurau senda tu penting. Jadi benda tu macam apa yang kita boleh give and take, kita give and take. Nak mencari sesuatu yang cakap nak cari suami yang limited edition ni, ialah kalau tak boleh nak dapat sebenarnya. Tapi benda tu kena antara suami dengan isteri, macam mana dia berkomunikasi dekat rumah, macam mana nak handle, macam mana macam suami balik, contohlah suami balik kerja tanya kan, ada cerita dah drama banyak, dah makan tak payah tanya pasal makan ke apa, senyuman pun dah cukup. Dia duduk dalam bilik, kita balik, Assalamualaikum, senyum je dah balik, cukup. Ya Allah, redu je. Masalah tadi kan. Tadi ada masalah ni. Susah je kan. Balik tengok anak semua tu kan. Benda rutin harian tu kita kena buat selalulah. Supaya boleh rapatkan suami isteri. Betul. Bila tak rapat suami isteri ni, itu yang jadikan punca macam ada yang tak puas hati, ini tak cukup, itu tak cukup kan. Jangan jadikan benda tu satu masalah. Saya tak pernah duduk dalam satu rumah yang walaupun kita ada masalah, tetap senyum. Jangan bebankan kepada mereka. Bebankan pada diri kita. Kita sebagai ketua rumah, kita boleh selesaikan masalah ni. No problem. Kita lelaki. Kadang-kadang kita ada masalah, kita pendam. Itu memang sifat suami biasa. Suami. Biasanya buat grup lah. Tak. Saya sambung sikit je apa yang saya tadi. Untuk maklumat semua biasanya sang suami bila balik ke rumah jarang dibawa balik masalah di tempat kerja dalam rumah. Betul. Itu biasa jarang berlaku. Kenapa? Sebab lelaki ni kita kena tahu dia banyak helah bela diri dia untuk dia mengelakkan daripada memikirkan masalah tersebut untuk bawa masuk dalam rumah. Betul. Berbanding dengan pasangan dia. Si isteri biasanya ialah bagi dia untuk menceritakan dan meluahkan, itu adalah salah satu di antara cara untuk dia menghilangkan stres yang dia hadapi pada ketika itu. So apapun saya nak sambung apa yang Datuk sebut tadi, cukup bagus. Poin yang Datuk cerita tadi cukup bagus. Thank you. Memang saya sangat menyokong sepenuhnya. Dan saya nak maklum dekat sini, lelaki yang limited edition ataupun suami yang limited edition, Fatin yang Fatin kena syukur sangat-sangat sujud kalaulah dapat suami yang seperti ini. Dan semua benda yang ada kat sini. Of course, yang pandai apa dia? Pandai menyimpan rahsia. Betul. So that means maksudnya apa? Segala kekurangan ataupun segala kelemahan yang berlaku di dalam institusi ataupun keluarga tersebut, dia tidak sebarkan dan dia tidak keluarkan. Betul. So yang ini yang kadang-kadang minta maaf banyak-banyak. Lately ni kita lihat di social media, tengok gameplay kat suami aku, dia tinggal macam tu je bulat. Masya-Allah. Naik dekat social media. Itu memburukkan. So perkara-perkara seperti ini yang nampak benda tu simple, walaupun dalam emoji yang gelak-gelak, ketawa-ketawa, tetapi hati-hati. Sometimes dalam ketawa, dalam gelak tersebut, dia memberi keaiban ataupun mendedahkan sesuatu yang buruk kepada orang yang di luar dalam keluarga tersebut. Of course, kalau seorang isteri ataupun seorang wanita tersebut mendapat suami yang pandai menyimpan kerahsiaan keluarga, so itu adalah di antara lelaki yang limited edition. Betul. So memang insya-Allah lah. Tak ada dah sikit-sikit semua nak cerita kan. Semua nak mengadu lah, kawan luar. Kan. So ada juga kan Datuk kan, anak yang jadi pengadu. Ada. Macam ada pengalaman. Contohlah semalam bila saya bawa anak saya pergi hantar anak saya pergi sekolah agama, kan, adalah cleaner 2 orang. Cleaner
orang asing lah, orang asing. Kita ni selebriti, orang kenal keluar TV semua kan. So dia macam, "Hai Datuk, hai." So anak dia macam okey. Dia tak bersuara tau dalam kereta. Oh, dia simpan lah? Simpan. Pukul 5, mak dia ambil, dia cerita dengan mak dia. Tadi ada perempuan hai kat papa. Ada seorang pakai tudung, seorang tak pakai tudung. Cik hai. So apa dia cerita tak papa dia macam mana? Balik ke? Tak adalah, dia apa-apa macam hai gitu je lah. Dia kata kan. So bila seorang anak yang bijak ni bercerita, so benda tu macam siapa So kita nak terangkan tu, cakap kita terang dengan cara yang betul lah. Cleaner. Okey. Sebenarnya hari ni bukan kita nak mencari salah atau betulnya, tetapi untuk kita saling menghargai sebenarnya limited edition, untuk kita saling menyedari sumbangan-sumbangan kecil walaupun daripada suami maupun isteri. Okey, baik, bila kita cakap tentang limited edition juga, saya kira benda ni juga subjektif, bergantung kepada pasangan, komunikasinya dan juga expectation. Okey, tapi kalau kita lihatlah sebenarnya antara, kalau kita boleh sebagai dari sudut pandang seorang lelaki sendirilah, yang dikatakan suatu masa dahulu menjatuhkan maruah lelaki, benda ni tak macho, tak gentleman, apa lagi agaknya yang mungkin kita boleh lakukan untuk menunjukkan kita ni limited edition? Ya Datuk. Yalah, kalau nak tahulah kita bila kita dah jadi, so saya ambil contoh saya lah. Tadi kita dah dengar jaga isteri masa bersalin, lepas tu buat susu anak, ada sidai baju, sidai kain pun ada. Mungkin ada lagi yang mungkin kita boleh buat. Semua tu saya dah buat. Okey, cantik. Semua tu saya dah buat. Bakso pinggan, masak pegang ke handbag apa. rumah, tolong pegang handbag, tolong dukung anak ke apa. Semua saya dah buat. So kadang-kadang benda tu akan jadi macam, yalah kalau nak ikutkan daripada kita punya dalam dunia seni ni macam kau kena jaga benda tu, kau tak boleh buat tau. Betul. Kau seorang pelakon tau, pelakon terbaik popular dekat Malaysia. So benda tu kena kau keluar pergi shopping ke apa, kau dukung anak pun macam Allah, kau kena bawa, tak malu ke? Benda tu mungkin kalau orang yang mengejar kepada populariti mungkin dia. Tapi bila kita dah ke satu arah yang lain, ikhlas, rumah tangga, ikhlas kita nak menjaga anak, malu dan segan tu dah tak ada. Dia tanggungjawab. Yang amanah kita suami tu. Okey, Cik Saiful, saya nak tanya juga, macam mana sebenarnya kalau kita suami isteri ada kita suami isteri kita suami isteri yang mana ada persefahaman yang mana okey, saya boleh pergi cari duit, awak boleh duduk kat rumah jaga anak, sebab kadang-kadang kita tak percaya dekat orang gaji dan sebagainya. Kita letakkan suami boleh jaga anak dengan baik. Bagus ni persefahaman isteri dan juga suami. Elok, keuangan elok, anak selamat semua. Tapi orang ramai ni cakap, suami bukan kena keluar pergi cari nafkah bagi isteri ke apa. Bagaimana sebenarnya kita nak mengimbangi stigma-stigma ni? Okey, baik. So dia persepsi ni Fatin, Datuk dan juga Farin, satu benda yang memang kita tak boleh nak ubah dan tak boleh nak rawat. Senang cerita, mana boleh kita tutup apa yang dikatakan oleh netizen atau mulut-mulut yang berada di luar sana, betul tak? Betul. Baik, bila berbalik kepada persoalan tersebut, apa yang dikatakan oleh faktor luaran tersebut seharusnya itu yang sepatutnya dalam keluarga dia mesti ada undang-undang. Okey. So undang-undang ini adalah undang-undang yang sepatutnya dipersetujui dan diimplementkan oleh ahli keluarga tunzui untuk disepakati. So kalaulah dalam undang-undang keluarga tersebut peraturan dah dibuat, persefahaman dah dapat macam Fatin yang katakan tadi kan. Jadi alangkah baiknya seandainya keseluruhan ahli keluarga tersebut hanya memahami undang-undang dalam keluarga tersebut tanpa menerima kabar ataupun unsur-unsur luar yang akan merosakkan undang-undang tersebut. Itu yang paling utama. Baik, berbalik kepada apa yang Fatin katakan, mungkin ada juga timbul persoalan, sepatutnya bukan lelaki ke yang pergi suri rumah? Suami pula yang jadi suri rumah dan sebagainya. Betul. Dari sudut tanggungjawab. Memang ada. Memang tak dapat dinafikan. Itu memang limited edition sangat-sangat. Dia memasak, dia jaga anak, everything, pergi ambil isteri dekat tempat kerja, hantar balik dan sebagainya. Tapi kalau isteri itu redha dan sebagainya, walaupun hakikatnya tanggungjawab itu untuk mencari rezeki itu adalah jatuhnya bebanan itu kepada sang suami sebenarnya. Sebab apa? Sang suami ni tanggungjawabnya banyak. Kita ni banyak, Datuk, tanggungjawab kita, Datuk. Tapi sorry saya salah. Tapi bila seorang perempuan ni bekerja dan isteri jaga di rumah, jatuhnya ketua tu kepada perempuan. Saya ada a few kawan-kawan yang punya masalah macam tu. Jadi bila wife ni bekerja dan suami duduk rumah, jadi benda tu apa saja keputusan daripada seorang isteri, sebab
aku yang keluar duit untuk kau. Nampaknya Datuk cepat nampak apa yang saya sampaikan. Tapi dia macam berdebat. Perkara itu berlaku kerana tidak disedari. Yes. Okey tak apa. Kita masuk pada soalan kita yang seterusnya itu. Okey, bila suami limited edition, suami ikhlas, suami membuat segalanya dengan penuh kasih sayang. Isteri redha. Tapi ada kala ini yang akan berlaku. Kadang-kadang mereka tak perasan. Asalnya bersetuju, tapi akhirnya dia dah jadi macam terbaik, dah jadi satu kecanggungan ataupun mungkin jatuh pada dosa pula nanti. Jadi macam mana ni? Dosa tinggilah. Kena huraikan dalam melibatkan dosa ni. Allah. Saya bukanlah layak Datuk untuk menceritakan waktu, tapi seperti mana yang Farin katakan, seperti mana yang Datuk katakan tadi, betul. Apa yang saya nak katakan daripada isu yang saya ulaskan tadi, di hujung dia akan timbul bisikan-bisikan. Aku yang cari duit, aku yang beras aku yang beli, minyak aku yang beli. So apa dah hal? Kan? So perkara ni Fatin yang kalau boleh kita nak elakkan. Sebab apa? Sebab pasti dia akan terjadi bila mana seseorang tersebut dia menguasai ekonomi dalam rumah tangga tersebut. Sebagai contoh, si isteri menguasai melebihi dan sebagainya. Dia akan timbul rasa lebih itu akibat daripada bisikan-bisikan ataupun kata-kata. Dia akan start mengungkit. Ni yang menyebabkan ramai yang kat luar marah ni tu. Betul. Dia akan mungkin benda fakta. Yes. So adalah lebih baik kalaulah suami itu tidak memiliki apa-apa kecacatan ataupun kekurangan, maka dia seharusnya back to orang kata fitrah, yang mana dialah yang sepatutnya menjadi leader ataupun ketua sebaiknya di dalam keluarga tersebut. Bukan meletakkan tanggungjawab itu kepada di bahu seorang isteri, yang mana ialah bebanan tersebut dari sudut fizikalnya, kemampuannya, mentalnya, emosinya. Bukan saya kata perempuan tu lemah, tidak, tetapi dari sudut biologinya. So mungkin Datuk ada kesimpulan daripada dia jadi macam satu hari nanti apa saja keputusan yang kita nak buat, kita kena tanya isteri juga. Betul tak? Betul kan? Berbalik kepada yang tadi undang-undang keluarga, kita dah persetujui bersama dari awal. Undang-undang keluarga. Undang-undang kesepakatan itulah. Kesefahaman tu. Betul. Tapi tu yang saya kata tu, walaupun ada kesefahaman, kesepakatan, tapi kalau bila unsur-unsur luar itu terlalu kuat, di samping kekuatan yang last tadi tu. Yang last topik, isu yang last yang saya nak kabarkan dekat sini adalah tentang ilmu. Bila ilmu itu tidak memagari, tidak membatasi, maka dia akan meruntuhkan undang-undang itu sendiri. Masya-Allah. Okey, baik. Okey, Datuk, sedikit daripada Datuk di hujung ini. Seronok bincang tapi tak tahu. Allah, sekejap ni. Mereka pesanan buat suami dan juga isteri. 2 jam lah. 2 jam tak habis. Okey, assalamualaikum. Okey, saya seberingkas kepada sang suami yang isteri dekat luar sana yang mana follow IG saya, IG Datin semua, yang banyak mengkomenkan yang macam-macam kebaikan, yang mendoakan yang baik-baik untuk kita orang. Apa yang kami buat, jadikan contoh kepada keluarga anda di luar sana. Okay. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Saiful dan juga Datuk Fiz. Semoga kita saling menghargai baik suami maupun isteri yang limited edition. Keikhlasan dan juga isteri yang redha.